Sebab itu kalau budaya Arab, ni tempat kita tak ada budaya ni. Kalau ikut budaya Arab, mereka beli kambing 10 hari sebelum raya. Maksudnya minggu depan ni dia beli kambing. Dia beli kambing, dia letak di rumah dia. Beli kambing paling comel. Kambing biri-biri ke apa yang comel-comel, parkingkan di rumah. Ikatkan kat laman rumah kita, kat kepala paip luar tu. Biarkan di situ. Dan suruh bibi anak kita jaga. 10 hari. Bayangkanlah anak kita ya. Selalu main telefon siang malam, tengok ada kambing jadi suka. Siap dah tahu nama, dah macam kawan. Balik sekolah, borak, boboh nama, boboy. Dia boboh nama dah, boboy. Suka dia rasa ada kawan. Bibi pun saya ceritalah, time kita dua pergi kerja, dia je tinggal dengan kambing tu. Memang berborak lah dengan kambing tu. Wah, bagi makan. Isteri kita pun dah start tanya apa makanan sesuai bagi kambing. Semua dah sayang pada kambing. Dia dah rasa macam family. Tiba hari raya, sanggup ke tuan-tuan nak angkut kambing untuk bawa pergi sembelih? Tak sanggup. Kita mungkin terpaksalah menyanggupkan diri. Reaksi keluarga. Anak kita memang menangis. Boboy. Rasa sebab besar dia tak pakai kambing lah rasanya. Dia sumpah diri dia tak pakai kambing. Isteri kita tak payah cerita. Daripada semalam tak bercakap. Tidur pandang dinding. Marah dia. Takkanlah tak boleh ubah langsung keputusan. Ni duniawi semua ni. Cari je lah kambing lain. Senyap je kita. Bibi tak cerita lah, meraung saja, telefon ke Lombok, menangis je. Tak apa, menangis, mengadu ke suami dia. Kita pun sebab. Pikul kambing bawa pergi masjid, menangis ni. Cakap dengan dia, sayang kau awak ni, tapi niat asal dah beli lu nak sembelih. Itu baru korban. Kita sekarang korban lembu tak kenal. Mana satu lembu tak tahu mana. Mana nak sayang ya. Buat syarat je. Jangan tak buat. Gitu ya. Sebab itulah korban ni tuan-tuan. Susah. Bukanlah susah daripada segi kos harga. 700. Tak besar. Sekarang orang buat yang overseas luar negara. Afrika atau mana-mana. 400 pun boleh dapat lah. Tapi yang penting dia punya semangat ketakwaan dan keimanan. Baik itu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia pernah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma hazihil adahi?" Apa pasal kita ni kena buat korban sembelih-sembelih ni? Apa jawapan Nabi? Ringkas saja. Kata Nabi, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini sunnah nenek moyang kita, Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kenapa Nabi kita sebut jawapan mudah saja? Ini sunnah Nabi Ibrahim. Kalau kita rujuk sejarah, manusia yang paling teruk diuji oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Sebab itu boleh dikatakan hampir keseluruhan manasik haji dan juga ritual sepanjang bulan Zulhijjah ini termasuklah korban adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang semuanya terjadi kepada Nabi Ibrahim. Boleh dikatakan haji itu boleh kata 100% lah aplikasi daripada peristiwa yang pernah terjadi kepada Ibrahim. Cerita korban itu sangat rapat dengan peristiwa korban Nabi Ibrahim dan anak andanya Nabi Ismail yang direkodkan dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, jangankan kita kagum, Nabi SAW pun kagum pada dia. Dia ni satu Nabi yang jadi model lah, exemplar. Satu contoh, ikon. Nabi kita begitu mengkagumi kuatnya semangat dia mengikut segala titah perintah Allah tanpa gagal. Dan dia never say no. Nabi Ibrahim dan keluarganya sangat terkenal dengan semangat berkorban. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imrana 'alal 'alamin." Aku telah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di kalangan antara keluarga terbaik di seluruh alam semesta ini. Surah Ali Imran ayat 33. Nabi Ibrahim, kalau kita kaji sejarahnya sedikit, keteguhan tauhidnya ketika dicampakkan ke dalam api itu luar biasa. Surah Al-Anbiya ayat 69 merakamkan peristiwa itu. Tuan-tuan baca sendirilah ya, cerita dia dihukum begitu sebab dia pergi robohkan bahala tu kerja Nabi Ibrahim dia zaman muda .
Dia robohkan bahala. Dia pecahkan bahala dengan kapak. Bahala tu tempat sembahyang Namrud pula. Jadi dia pecahkan dengan kapak. Kemudian dia letak pula kapak tu pada tangan bahala yang paling besar. Pagi esok Namrud nak pergi sembahyang. Tengok bahala pecah muka. Dia tanya siapa punya kerja. Maka punah sehat yang ada pun terus cocok lah. Ini Ibrahim lah punya kerja. Dia je kuat membangkang lah. Titah mengadap. Ibrahim ni kamu punya kerja. Bukan patik tuanku. Dia dah menipu dah. Itu yang ulama' bahas. Adakah seorang Nabi wajib bersifat sidik amanah tabligh fatonah? Nabi-Nabi tak boleh menipu. Bagaimana kes Nabi Ibrahim pernah menipu? Nabi Ibrahim nak sebut nipu kasar sangat. Berbohong. Kenapa bila Namrud tanya dia tak nak jawab? Memang patik tuanku. Tak, dia jawab. Bukan patik. Satu, dah bohong. Habis kalau bukan kamu, siapa? Ampun tuanku, cuba tengok kapak pada siapa. Kapak tu pada patung yang paling besar tuanku. Ampun tuanku. Tuanku tengok. Ya tak ya pada patung paling besar. Ni apa ceritanya? Dia dah bohong kali kedua. Dia tambah bohong ketiga. Begini tuanku. Bahala yang besar ni, dia tengok patung yang kecil-kecil ni baru masuk. Tapi macam nak tunjuk pandai sangat. Jadi senior marah lah. Awak 41, orang dah 54 lama tak esen. Jawab potong kona apa semua. Dia cantah awal-awal tuanku. Dia dah termerang kali ketiga. Namrud rasa kena main. Kalau benda ni takkanlah dia boleh pukul yang kecil. Dia nak bergerak, nak bercakap pun tak boleh. Takkanlah nak mengetuk patung lain. Barulah Ibrahim masuk dakwah. Ampun tuanku. Kalau tuanku rasa bahala ni tak mampu buat apa-apa, sembah buat apa? Sembahlah Allah yang berkuasa. Kena checkmate. Dia marah rupanya dia nak checkmate. Jadi bila Nabi Ibrahim dah naik makan haji, makan pulak 4, marahlah Namrud. Itu yang dia titah, bakar dalam. Maka ulama' bahaskan Ibrahim dia bohong, bukan bercanggah dengan sifat wajib tidak menipu seorang Nabi. Tapi muslihat untuk nak kenakan kepada Namrud. Baca sendirilah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Tapi yang nak ceritanya Nabi Ibrahim, bila dia dicampakkan dalam api. Api ni tuan-tuan bukan api kecil. Bukan api yang pengakak buat camping tu. Tak. Api besar gunung api, bukit. Sehingga dia dicampakkan ke dalam api menggunakan manjinik. Manjinik ni, kalau macam cerita kartun apa, dia road runner apa tu, dia nak kejar ke binatang tu, dia pakai macam lastik. Poing gitu. Terpaksa pakai manjinik. Tentera pun tak boleh nak dekat dengan api itu. Kalau kita lah ya, bayangkanlah tuan-tuan menengok api sebesar-besar itu. Kita nak cocok baksim, takut dah tuan-tuan. Matilah aku, kena demam, kena keras, baca ramai orang mati. Itu takut kita. Ada ke takutnya? Walaupun berani-berani juga. Ini nak campaklah api. Tapi Nabi Ibrahim ni tak tahulah macam mana. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi sendiri cerita. Nabi Ibrahim ketika itu dia betul-betul bergantung dengan Allah. Dan dia hanya mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu je ucapan dia. Tak henti-henti. Maknanya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Aku serah diri aku kepada Allah je lah. Dialah sebaik-baik wakil aku sekarang. Penolong aku sekarang. Itu je diulang-ulang. Maka lafaz inilah juga yang diucapkan oleh para sahabat Nabi ketika mereka bertolak ke medan perang Badar. Perang Badar, perang yang pertama. Ini semua tentera baru lepas habis belajar perang sikit-sikit. Tak pernah ada yang betul-betul punya perang. Tiba-tiba nak pergi perang besar. Tuan-tuan ingat tak takut? Termenung juga. Esok nak pergi perang ni macam mana kita ni? Tapi Allah rekodkan mereka mengambil semangat daripada cerita Nabi Ibrahim. Itu Allah rekodkan dalam surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka telah diberitahu oleh SB pembawa berita bahawa orang kafir musyrik telah mengumpulkan tentera yang besar untuk berlawan dengan kamu. Fakhshawhum, kamu mesti gerun melihat jumlah mereka. Ramai. Ini semua askar profesional. Mereka dah berperang dalam banyak perang. Kamu ni semua baru habis rekrut semua ni. Macam mana ni nak perang ni dengan orang-orang yang lebih senior ini? Semua dah 50-50. Tapi apa Allah Ta'ala cerita? Fazadahum imanan wa qalu
hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berita itu menggoncangkan mereka. Tapi sebaik saja mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolong kami. Dialah yang sebaik-baik yang menolong, kami serahkan urusan kepadanya. Terus semangat. Dan dalam peperangan itu tentera Islam menang. Walaupun first time perang. Sebab itu Nabi Ibrahim ni dia jadi ikon. Campak lapi ni takut tuan-tuan. Tapi dia steady je. Steady je.